Right guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, cikgu tutup korang punya mic dulu. So kita hari sepanjang kelas ni kita boleh berinteraksi melalui ruangan chat, okay? Guys, berapa orang dah ready untuk mulakan kelas kita malam ni? Cuba komen dekat ruangan chat. Ready? Wow, kita mencecah 49, 50 orang. Alhamdulillah. Right, ready guys? Guys, sesi ni bukan masa untuk korang just masuk untuk ambil nota, lepas ni nak study, no. Bila kelas dengan Cikgu Farhan, 1 jam ini adalah masa untuk korang faham. Terus faham. Okay, kita akan pergi dari basic, kita akan pergi step by step, sehinggalah soalan yang advance. Okay, so yes, lepas tu share ilmu dekat kawan-kawan. Good job. Siapa nama student Penang ni tadi? Ingat sorry. Apa tak nama student Penang dia? Alright. So sebelum kita mulakan sesi kelas kita pada malam ini, jom sama-sama kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Right, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin pada kurnianya dapat kita teruskan lagi sesi kelas kita pada malam ni. Guys, ada tak yang first time join kelas Cikgu Farhan? Ada tak? Nabilah, okay, alright. Siapa yang first time? Ada tak yang first time join? Ui, kat mana korang sebelum ni? Shit. Okay. Okay, right. Okay, yang first time selamat datang. So, selamat berkenalan. Alright, so selamat merasai pengalaman belajar dengan Cikgu Farhan. Okay guys, so ready? Cikgu nak semua orang ready. Duduk dalam keadaan selesa, tak nak baring, tak nak duduk meniarap ke apa ke. Duduk macam korang nak duduk dalam kelas. Okay. So sepanjang kelas hari ni, cikgu nak korang anggap sesi kelas ni cikgu seorang dengan korang berdua sahaja. Okay. So bila cikgu minta korang respon, minta respon ataupun minta jawapan, minta apa-apa, cikgu tanya apa-apa, cikgu nak semua orang dalam ni bertanggungjawab untuk respon dekat ruangan chat. Okay. Alright. So kalau korang tak take part, kalau korang just menonton sahaja, korang tak akan dapat keberkesanan kelas ni. Okay. So tanyalah yang sebelum-sebelum ni yang dah pernah join. 1 jam ni kita akan pergi dengan step by step dari basic sampailah ke yang advance, sampai kita nak cuba soalan SPM terus malam ni. So korang jangan tangguh, terus salin nota apa yang cikgu bagi malam ni, boleh? Alright, so kita mula. So bismillahirrahmanirrahim. Cikgu share screen. Bismillah. Okay, so guys, get ready dengan korang punya buku catatan, buku nota apa semua. Okay. So kalau cikgu suruh salin ataupun kalau ni, cikgu nak semua orang salin. Okay. Cikgu tak nak ada yang screenshot je. Cikgu sangat yakin kalau orang just screenshot nota ni, dia tak tengok pun lepas. Okay. So, cikgu nak semua orang experience macam mana korang dalam kelas dekat sekolah ke, dekat mana-mana ke kelas. So samalah cikgu nak korang experience benda ni macam kita betul-betul dalam kelas. Alright. So bismillahirrahmanirrahim. So hari ni kita nak tengok tajuk bearing. Tajuk bearing ni pun hasil undian korang juga. Cikgu ada buat hari tu, cikgu tanya dekat channel Telegram cikgu. Siapa yang ada dalam Telegram tu dia yalah, tapi yang belum ada lepas ni masuk
Grup Telegram tu. So apa-apa info nanti juga akan bagi dekat grup Telegram. Muhammad Aiman minta tolong padam balik kontengan itu. Tak sengaja kan? Boleh tak padam balik? Itu boleh padam. Okay, tak apa. Alright. Okay, so okay, so hari ni kita nak tengok tajuk bearing. So bearing basically tajuk tingkatan 5. So cikgu tahu dalam ni ada yang form 4, ada juga form 3. It's okay. So kalau korang nak belajar, nak rasa experience belajar dengan cikgu, just follow je. So kalau berdasarkan pengalaman, belajar tingkatan 1, tingkatan 2 pun, kalau belajar, kalau join kelas dengan cikgu, insya-Allah kalau dia betul-betul fokus dan nak belajar, insya-Allah dia akan faham. Alright. So kita tak payah berbual lama-lama lagi. So kita nak tengok tajuk bearing. Okay, so first, bila sebut pasal bearing, dekat poster yang cikgu buat tu, punyalah Ijaz, punyalah edit poster kan. So kita tengok, kita nak belajar hari ni berkaitan dengan apa ni? Siapa tahu ni apa? Kompas. Right, good. Okay, semua orang tahu ini kompas. So, okay, good. Alright, thank you. Siapa yang respon? Korang betul-betul komited nak belajar. Korang betul-betul nak komited nak menuntut ilmu. So, cikgu doakan korang berjaya dapat ilmu, dapat sesuatu daripada kelas hari ini. Dapat ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Alright guys. Untuk kompas, kita ada 8 arah utama kompas. Okay, 8 arah utama kompas. Alright, okay. So yang di atas adalah utara, di bawah adalah selatan, di kiri adalah barat, di kanan adalah timur. Okay, ini empat arah kompas yang utama, dan ditambah lagi dengan 4 yang lain. Di antara utara dan timur ada timur laut, di antara barat dan utara ada barat laut, di antara barat dan selatan ada barat daya, dan di antara timur dan selatan ada tenggara. Okay, so untuk tajuk ni secara asasnya korang kena tahu yang 4 sahaja: utara, selatan, barat, timur. Okay, so untuk tajuk ni yang paling penting kena tahu utara, selatan, barat, timur. Okay, alright. Okay, cikgu akan pergi laju sikit. So yang ni basic je. Kalau korang nak salin, tak sempat salin, bagi tahu. Alright, kita nak tengok yang seterusnya. Okay, bila kita sebut pasal bearing, dia tak lari dengan sudut. Okay, so sudut bearing adalah suatu arah diukur ikut arah jam dari arah utara. Ingat, arah yang diukur ikut arah jam dari arah utara. Okay, bearing ditulis dalam bentuk 3 digit, jadi 000 darjah hingga 360 darjah. Right. So katakanlah kita ada ni, kita ada arah utara, selatan, barat dan timur ini. Okay, utara, okay, kita punya sudut bermula daripada utara. So utara ni lah 0 darjah. Okay, seterusnya dia berpusing ke kanan. Okay, dia pusing ikut arah jam. Guys, dia pusing ikut arah jam. So daripada utara ni pusing ikut arah jam, jumpa timur, dan kat sini 90 darjah. Okay, alright. So seterusnya lepas timur dia pusing lagi. So daripada dia punya paksi dia bermula daripada utara, pusing sampai jumpa selatan. Okay, dan dekat sini sudut dia 180 darjah. Alright.
So kita tengok lagi. So kalau barat pula, dia bermula daripada utara juga, pusing sampai jumpa barat. Dan sudut yang terhasil adalah 270 darjah. Okay. Dan inilah dia. Okay, so timur laut, tenggara, barat laut, barat daya ni. So ni tak ni lah, tak ni sangat. So yang pentingnya tu 4 arah tu tadi. Dan pusingan sudut bermula dari utara. Dia kena ada arah utara dan daripada utara itulah pusingan sudut tu berlaku. Okay. Alright, so selamat datang kepada yang baru masuk. Okay, boleh terus ready untuk belajar. Okay, kita terus nak baca bearing. Okay guys, ready? Right. Okay, kita ada garis. Sorry, kita ada titik K dan J. So kita hubungkan dia dengan garis ni. So soalan ni dia nak bearing J dari K. Okay guys. Okay. Ni tengok betul-betul . Bila dia nak bearing J dari K, apa yang kita kena buat adalah ni. Tengok dia nak dari mana. Bila dia cakap dari K, okay, dengar betul-betul. Bila nak dari K, terus adakan garis utara dekat K. Okay. So macam mana cikgu tahu K ni utara dia kat sini? Nampak tak cikgu punya kompas kat penjuru atas sebelah kanan. Mungkin terlindung dengan gambar cikgu. Itu kompas cikgu sendirilah. So cikgu dah letak utara cikgu ke depan. Okay. So bila disebut dari K guys, dari mana? Dari K. Bila ada dari K, utara kita dekat K. Okay. Bila utara kita dekat K, macam mana nak baca sudut? Macam mana nak baca bearing sudut ataupun sudut bearing? Dia mesti pusingan ikut arah jam. So bayangkan utara tu macam jarum jam, pusing ikut arah jam. Okay. So okay. So sudut di antara utara ke garis KJ ni tadi 45 darjah. Guys, 45 darjah. So bearing J dari K ialah 45 darjah. Okay, setakat ni faham tak? Okay. Okay, good. Faham tak ni? Mana dapat 45 tu? 45 tu cikgu yang letak. Okay, ni cikgu nak tunjuk macam mana cara nak baca bearing tu dulu. Okay. So dari K, cikgu ulang, bila sebut dari K ada utara dekat K. Okay. So bila dia sebut dari K ada utara dekat K, timur laut. Okay. Untuk bearing ni kita tengok yang 4 je. Utara, selatan, barat, timur. Okay. Alright. So sudut dia 40, dia mesti ikut arah jam. Bila korang buat nota tu, tulis sikit nota tu. Dia mesti ikut arah jam. Dia bukan pusingan sudut arah yang paling dekat. Tak. Dia adalah ikut arah jam. Bila utara dekat K, dia akan pusing ikut arah jam jumpa garis KJ. Sebab dia bearing J dari K. Alright. Okay. Alright. Boleh setakat ni. Alright, so ramai nak faham. Alright, thank you. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Kita ada titik M dan L dan juga sambungkan garis tu. Kita nak bearing L dari M. Okay, bila disebut dari M, apa kena ada dekat M? Dia nak bearing L dari M. Bila ada M, kena ada utara dekat M. Okay, kena ada utara dekat M. Okay. So, bila ada utara dekat M, kita punya arah sudut kita mesti mula dari utara ikut arah jam. Okay. Nampak dia pusing ikut arah jam ni. Ikut arah jam. So, berapa sudut dia? 130
darjah. So, berapa bearing L dari M? Berapa bearing L dari M? Korang disibuk sembang apa tu? Okay, alright, yes. So, sudut adalah, macam mana dah 130 ni cikgu yang letak. Okay, sekarang kita nak tengok macam mana cara nak baca dulu. Ini, kalau basic dia, bila dia sebut dari, kena ada utara dekat situ, dan pusingan arah utara tu kena pusing ikut arah jam. So, bearing dia adalah 130 darjah. Good job. Alright, thank you yang respon dekat ruangan chat. Good job. Korang cukup committed. Okay, kita pergi soalan seterusnya. Okay, so dia nak bearing P dari Q. Again guys, cikgu suka ulang ni sebab apa? Cikgu nak korang terus ingat ni. Bila disebut dari Q, so kena ada utara dekat Q. Bila disebut dari Q, kena ada garis utara dekat Q. Okay, so diberi sudut di antara garis utara ke P. Okay, so ni tengok. Ini yang cikgu masukkan tadi, dia kena ikut arah jam. Ikut arah jam, bukan sudut yang paling dekat. Ini salah. Okay, kena ikut arah jam. So utara kena pusing, besar pun besar lah. Okay, so katakanlah sudut dia 245 darjah. Maksudnya apa? Maksudnya bearing dari P dari Q sama dengan 245 darjah. Macam mana mount suara? Connect audio dengan ni. Cuba tengok sebelah bawah kiri tu. Ada audio kan, ada simbol macam mana kalau yang call, ada tulis audio kat situ. Just connect kat situ. Macam mana tahu dia darjah? Macam mana tu? Macam mana nak tahu dia arah je ke atau lawan jam? Betul. Arah je ke atau lawan jam. Okay, again cikgu cakap, benda ni dua benda je yang korang kena tahu setakat ni adalah bila dia sebut dari mana, ada utara dekat situ dan pusingan dia wajib. Okay, sudah punya perkataan wajib tu. Dia mesti wajib arah jam. Daripada utara tu pusingan dia wajib guna ikut arah jam. Ni baru sudut dia. Okay, Syatir, jawab soalan tak? Ada bentuk mic, yes, bentuk mic tu kena connect sikit. Yes, tekan audio, right? Okay, thank you kawan-kawan lain yang bentuk. Okay, setakat ni, okay, jelas. Sekali lagi cikgu. Sekali lagi, alright. Bila disebut dari Q, dia nak bearing P dari Q, so kita sambungkan garis PQ. Kita sambungkan garis PQ. Q, bila disebut dari Q, kena buat garis utara dekat Q. Kena buat garis utara dekat Q. So macam mana nak kira bearing? Dia mesti bermula dari utara itu tadi, pusing ikut arah jam sehingga jumpa garisan PQ. Okay. Fokus dulu kelas ni, tak payah sibuk tanya pasal rakaman lagi. Nanti kalau korang dah tahu kata ada rakaman lah, ada apa lepas ni lah semua, nanti korang tak fokus. Cikgu nak korang faham sekarang. Okay, boleh? Okay. Alright, good. Overflow. Alright, okay, ni bersama. Kita ada titik R dan S, so cikgu gabungkan dia. Jadi, yes, it's all about now or never. Ni peluang Allah dah bagi jumpa kelas yang cikgu nak ajar betul-betul sampai korang faham. Kalau korang tak ambil peluang fahamkan sekarang, belum tentu korang akan dapat lagi peluang macam ni. Alright, so R dan S. So dia nak bearing R dari S. Bila dia sebut dari S, cikgu suka ulang ni supaya korang terus masuk dalam kepala korang ni. Dia sebut dia nak dari S. Bila nak dari S, terus utara kita dekat S. Okay, bila utara kita dekat S, so kita kena pusing daripada utara jumpa garis RS ikut arah jam. Okay, itu wajib. Wajib ikut arah jam. Dia bagi kat situ 55 darjah.
Guys, soalan cikgu. Berapa bearing R dari S? Berapa bearing R dari S? Boleh tak respon sikit dekat ruangan chat? Kita tengok siapa yang kena. Tengok siapa yang betul-betul fokus cikgu cakap daripada tadi ni. Berbuih dia cikgu cakap ni. Okey, nampak. Okey, 305. Mana datang pula 305 tu? Okey, nampak. Okey, good. Dapat 285 pula tu. 360 tolak 5. Tolak 5 je. Tolak 55. Okey. Alright, okey. Kan cikgu cakap tadi, dia mesti pusing ikut arah jam, guys. Ikut arah jam. So, jumlah semua satu putaran lengkap adalah 360. 360. So, sini dia dah bagi 55. So, inilah sudut bearing yang kita nak cari. So, 360 tolak 55. Dapat 305. Okay. Guys, okay. Cikgu dah nampak korang dah faham, betul? Dah makin faham, betul? Okay. Kita pergi soalan seterusnya. Rasanya tu keluar lah sini. Okay, nice. Good job, guys. Keep maintain this energy. Jangan drop. Okay. Okay. So, bila korang dah faham benda tu tadi, ini the starter kit untuk korang survive untuk kita punya pengembaraan malam ni. Boleh tak macam tu? Selain daripada korang kena tahu macam mana nak baca bearing graph tu tadi, kita recall balik jenis-jenis sudut yang wajib pelajar tahu. Ini wajib korang tahu, kena tahu. Okay? Sebab korang dah belajar sebelum ni. So kalau yang belajar bearing tak faham sebelum ni, mungkin dia lupa basic ni. Ini cikgu nak bagi tahu. Alright, yang pertama, bila dia ada dua garisan selari. Kenapa dia melibatkan garisan selari pula? Sebab katalah ini A, sini B. So kalau A menghadap sana utara, sini pun utara untuk B, nampak tak? Dia tak ada A menghadap utara sana, B menghadap utara ke sana, tak ada. Kita menghadap utara yang sama. So bila dua orang menghadap utara yang sama, dia menghasilkan dua garisan selari. Dia menghasilkan dua garisan selari. Okey, so kita nak tengok jenis sudut yang pertama. Okey guys, nampak tak? Korang bagi nama sudut ni apa? Selang-seli. Zigzag. Ikutlah apa nama pun. Selang-seli boleh, zigzag boleh. Nampak? So, dia macam huruf Z pun ada, huruf N pun ada ni. Okey. Ini benda yang pertama korang kena tahu. Okey. So, bila dia bagi sudut dekat atas ni, dia bagi sudut kat atas tu, dia sama dengan sudut dekat bawah ni. Okey. Okey, kita bagi nama lah. So, dia ada sudut zigzag. Okey. So, sudut yang bersilang ni, selang-seli boleh, zigzag boleh. So, sudut A, kalau sudut dekat sini X, dekat bawah ni pun X juga. Okay. Alright. Okay. Kita nak tengok jenis sudut yang kedua. Right. Jenis sudut yang kedua. Okay. Sama juga konsep dia. Bila kita melibatkan ada garis utara, ada garis utara. So, dua garisan utara tu dia akan menghasilkan dua garisan selari. Okay. Dua garisan selari. So, bila garisan selari, nampaklah dia membentuk dia macam U. Okay. Ini sudut dia sudut U. Katalah satu sudut tu sudut X, satu lagi sudut Y. Guys, apa hubungan antara sudut X dan sudut Y, guys? Yes, betul. X tambah Y sama dengan 180. Ni sudut dia kita panggil sudut U. Kalau tadi zigzag, ini sudut U, hasil tambah, gojak. Sudut U. Ataupun ada yang panggil mangkuk. Ikutlah kalau nak panggil apa pun asal mudah faham. Nampak? Dia duduk dalam satu kawasan. Yang macam bangkuk. Yes, sudut pedalaman. Kalau yang dalam buku, sudut pedalaman. Betul? Betul, Man. Alright.
So cikgu suka pakai sila-sila macam ni supaya korang mudah ingat. Okay, sudut U, sudut mangkuk, ZZ, selang seli. Tu. Okay, so ini yang kedua. Okay, ada lagi. Kita tengok yang ketiga. Okay, so X tambah Y 180. Good job. Yang ketiga, ini paling basic sekali lah ni. Yang ketiga adalah garis lurus. Bila garis lurus, berapa jumlah sudut dia? Yes, bila garis lurus, soalan sebut. Garis A, B, C ialah garis lurus. So, jumlah sudut dia adalah X tambah Y sama dengan 180. X sama dengan 180 tolak Y. Okey, boleh. Sebab ni lah asal korang faham. Bila disebut garis lurus, garis lurus dia auto tahu. Sudut dia jumlah 180 darjah. Okay guys. Right, ramai yang dah tahu. Siapa yang baru tahu boleh catat guys. Yang lain pun sama catat. Okay, yang keempat last. Ini yang kita dah tengok tadi. Jumlah satu kitaran lengkap. Satu putaran lengkap jumlah dia 360. Guys, ini starter kit untuk korang survive dalam pengembaraan kita hari ini. Sudut pada garis lurus 180. Okay, good. Alright, so siapa nak salin, boleh salin dulu. Nama sudut dia apa pula? Yang mana? Sudut pada garis lurus, yes. Okay. Alright, dah cikgu Muhammad. Boleh terangkan balik yang sudut U tu, okey. Jumlah sudut yang berada di dalam dua kawasan ni, yang tegak anak panah ke atas ni adalah dua garisan selari. Kenapa cikgu ajar pasal garisan selari pula ni? Sebab nanti kita akan jumpa ada garisan utara yang banyak. Okay, so katalah kat sini Ali. Kat sini ada apa nama dia? Dia apa nama? Ben. Okay. Ali dan Ben. Okay. So Ali menghadap utara. Kalau dah utara dia ke sana, utara pun ke sana. Beda keluar kau. Okay. So Ali menghadap utara ke sana. So kalau Ben berdiri kat sini, utara dia pun akan jadi ke sana juga. Okay. So kita menghadap utara yang sama. Okay. Bila kita menghadap utara yang sama, dia akan menghasilkan dua garisan selari. Kita punya dua garisan utara tu akan jadi dua garisan selari. Okay. So bila kita hubungkan antara dua titik ni, katalah cikgu hubung antara titik Ali dengan titik Ben ni tadi. So jumlah sudut dekat dalam ni, kenapa sudut dekat dalam? Okay. So jumlah sudut dekat dalam ni, katalah sini X, sini Y. Jumlah dia akan jadi X tambah Y sama dengan 180. Cikgu, saya macam tak percaya lah. Kenapa X tambah Y 180? Okay, tak apa. Cikgu faham. Alright. Okay. Korang tengok dekat yang sama ni. Tengok yang nombor 1 tadi. Semua tengok. Semua orang tengok yang nombor 1 tu. Kita nak tunjuk. Kenapa X tambah Y 180? Okay. Katakanlah dekat sini, dekat X ini sudut dia X. Dekat bawah ni akan jadi sudut Y. Katalah cikgu kata Y. Nampak tak? Jumlah di garis lurus ni. X tambah Y 180 sebab garis lurus ni. Nombor 3 kita dah belajar. Garis lurus jumlah sudut 180. Okay. So, kan ZZ, sini Y, sini pun Y. Nampak tak? ZZ, sini Y, sini pun Y. Sini X, sini pun X. So nampak X tambah Y 180. Y tambah X 180. Dia pusing-pusing mana pun X tambah Y sama dengan 180. Okay. Faham? Okay, good job. Good job guys. Okay. So kalau korang ada statistik ni, biasa tak sampai sejam ni kita boleh habis kelas kita. Okay. Kita tengok yang seterusnya. Okay, cari bearing P dari Q. Apa maklumat yang dia bagi? Okay guys. Soalan dia nak cari bearing P dari Q. Siapa tahu? Dari Q.
Mana yang lain? Ada tak yang tak dapat? Dalam kelas cikgu tak payah malu-malu. Bagi tahu je. Okey. Ada yang tak tahu kenapa 65. Alright. Okey, tengok sini. Bila disebut dari Q, kena ada apa dekat Q? Bila disebut dari Q, okay, first bila kita tengok ni, ada dua garisan utara, dia bagi sini 65, sini pun 65. Betul, betul, betul. Okay, bila disebut dari Q, ni kita ulang banyak kali ni sebab ni paling penting. Disebut dari Q, kena ada utara dekat Q. Okay, sudah ada utara dia. Kita tambah jadi warna merah. Okay. Bila dia sebut utara, bila dia dah bagi dari Q, ada utara dekat Q, dan kita punya bearing kena pusing ikut mana? Kita punya bacaan sudut kena pusing ikut mana? Apa yang keluar tu? Kena pusing ikut arah jam. So, inilah arah jam. So, inilah sudut bearing P dari Q. Ada jawapan tu? Oh, ada jawapan. Oh, semua ada. Okay, bearing P dari Q sama dengan 65 darjah. Okay, good job pada yang dah jawab. Yang belum jawab tu, ada yang tak dapat ke? Okay, cikgu nak make sure semua orang dapat. Kita ada berapa orang? 60 lebih orang ni. Cikgu nak make sure semua orang dapat. Okay, alright. Okay, boleh kita pergi soalan seterusnya. Kurang faham sikit. Okay, asas dia tadi, bila disebut dari mana, kena ada utara dekat situ. Lepas tu, pusingan dia mesti ikut arah jam. Okay. So ni kita baru belajar tadi, sifat sudut zigzag tadi. So 65 kat sini, dia sama dengan kat atas. Alright. Okay, good. Right, moving on. Alright. Okay, cari bearing P dari Q juga. Okay, so ada dua titik, ada garisan utara kita ke sana juga. Apa yang dibagi pada soalan ni adalah dua sudut yang bersilang itu. So 80 darjah. Okay, soalannya adalah cari bearing P dari Q. Guys, dari Q. Q dari Q. Bearing P dari Q. Kita tengok siapa yang kena. Bearing P dari Q. Bila ada sebut dari Q, kena ada utara dekat Q. Dan putaran dia adalah ikut arah jam. Jangan ambil belah sini, guys. Ikut arah jam, guys. Okay, so pusing sampai sini. Alamak, cikgu dia bagi 80 je, belah sini tak tahu. Ni kan garis lurus. Ini kan garis lurus. So garis lurus sudut dia adalah 180. Straight line sama dengan 180. Okay, good. Okay, so tu dia punya garis pusingan dia. Kalau tak nampak lagi tak tahulah. Pusing ikut arah jam. So 180 tambah 80 darjah. Kita akan dapat 260 darjah. Okay, guys. Oh, tu nampak. Semua orang dah faham kat situ. Good job, good job. Okay, kita pergi soalan seterusnya. Okay. Okay, soalan yang faham. Good job. Q lambat di situ. Okay, cari bearing P dari Q. Dia bagi maklumat kat sini 50. Okay. So, bila dia bagi kat situ 50, kat atas pun 50. So, bearing P dari Q, guys. Bearing P dari Q. Dari Q. Ya ke tu? Ya ke tu? Kita jawapan lain-lain tu. Okay, so dia bila sebut dari Q kena ada utara dekat Q. So ni dah ada utara. So bila dah ada utara, pusing ikut arah jam. Guys, sudut pusing ikut arah jam. So, nalau ni pusing. Tak faham sebab confused. Confused kat mana, cik? Okay, nampak? Utara dekat situ, dia pusing ikut arah jam. Pusing ikut arah jam. Okay, so jumlah 180 tadi, jumlah
satu putaran adalah 360. So kita nak yang luar ni, kita tak nak yang 50 ni. So apa kita buat? 360 tolaklah 50 tu. Jumlah semua 360. Tolak 50 pandai. So dapat 310 darjah. Okay, faham? Siapa yang tak faham tadi tu? Yang awak buat tu 130, 150 tolak 50. Tengok betul-betul. Mana utara pusing ikut arah jam. Dua benda tu je. Pegang dua benda tu dulu. Cikgu nak install dalam kepala korang ni dua benda tu dulu. Dari mana ada utara. Pusing ikut arah jam. Right, nice. Okay, sambung. Kalau yang ada yang nak salin, bagi tahu. Dah, korang salin kan? Okay, dia sempat ni garis-garis dia. Okay, dan. Okay. Cari, ni pun sama. Cari bearing P dari Q. Gambar je pakai gambar yang sama, lebih kurang je. Alright, okay. So, sudut dekat situ dia bagi 70. Hilang. Cari bearing P. Cari bearing P dari Q. Nampak tak? Sinilah masa korang nak apply tu. Zigzag ke sudut mangkuk ke sudut U ke. Yes, sudut U. Nampak? Okay, sudut U. So dekat sini berapa? So sini 70. So total sini 180. So ini akan jadi 110. Okay, so bila sebut dari Q, kena ada utara dekat sini. Kena ada utara dekat Q dan pusingan dia mesti ikut arah jam. Ikut arah jam. Bila dia ikut arah jam, so inilah sudut dia. 110 darjah. Okay. Saya harap sangat korang faham benda ni. Okay, tak jawapan. Okay. Bearing P dari Q. So just 180 darjah. Faham? Faham. Good job. Okay. So make sure korang faham sekarang. Tak apalah, saya salin dululah, nanti faham. Bila lagi? Bila lagi korang nak faham? Kalau korang tak faham sekarang, rugi. Seriously rugi. Tak faham, tanya. Macam mana boleh dapat 110? Soalan ni kan kita dapat 70 kat sini. Ni, 70. So ni sudut U, nampak tak? Dia macam bentuk mangkuk ni. Ni. So sini 70. Kat sini jumlah dia 110 darjah. Lama tak dengar puncak kejayaan tu. Kan? Okay. Faham, alhamdulillah, good. Okay, siapa yang tak faham bagi tahu kat mana yang tak faham tu. Okay, cikgu tak nak korang spend masa tapi korang tak faham, rugi. Okay, so dia punya bearing adalah 110 darjah. Okay. Ayat dia disebut, okay, bearing P dari Q. Dia akan sebut dari mana. Bila dia sebut dari mana tu, terus utara kita, bila dia sebut dari Q. Utara kita terus dekat Q. Lepas tu macam mana nak tahu bearing tu, nak tahu sudut tu, pusingan dia mesti pusing ikut arah jam. Sampai jumpa garis QP. Sebab dia melibat Q dengan P, so kita sambung garis QP. Okay. So bila pusing, so kat sini dah 70 darjah, kat sini 110, so bearing dia 110 darjah lah. Yes, tips dia dari tu, tengok dia dari mana. Okay. Alright. Okay. So cikgu harap bantu. Okay, kita ada banyak lagi soalan lepas ni. Kita cuba buat satu-satu. Okay. Soalan yang sama juga. Kita nak ulang soalan yang sama tapi bentuk beza-beza. Kita nak P dari Q. Nampak? Bearing P dari Q. Lagu mana pula P dan Q. Maksud bearing tu. Okay. Maksud bearing tu adalah dia istilah dalam sudut. Bila kita tengok kompas, sudut yang kita baca dekat kompas tu istilah dia bearing. Okay. Boleh. Macam tu. Okay. So dia bagi sudut P dan Q. Apa maklumat yang dia bagi? Guys, dekat situ 300.
Okay. Alright. Okay, tak apa. Belajar slow-slow, kita faham. Ah, so mana bearing P dari Q? Dia dapat 60, ada 120. Macam no ni. Tengok betul-betul mana Q. Dari Q kena ada apa dekat Q. Pusing ikut arah mana. Korang tak kena cakap ni. Kena betul ni. Okay, dari Q. Okay, bila dia sebagi. Okay. Guys, cikgu nak suka ingatkan benda ni. Tak kisahlah tajuk ni ke tajuk apa. Matematik, every info yang dia bagi penting. Okay. Every info yang dia bagi penting. Okay. So, bila dia bagi 300 ni, dia mesti dia nak suruh kita tahu apa. Okay. Bila dia bagi 300 kat sini, dia dah tahu dah. Okay guys, sini berapa? Kan jumlah dia 360. So, sini 300, sini 60. Bila sini 60, bentuk U lah. Sini berapa? 360 tolak 30. Betul, Lika betul. Awatif, betul. So, bila sini 660, tinggal 600 pula. So, kat sini ni, jumlah sudut yang dalam mangkuk ni adalah 180. So, sini 60, sini akan jadi 120. Penuhkan dulu info apa yang dia bagi tu. Okay. So, apa jadi? Dia nak P dari Q. Okay, baru kita letak. Okay, dari Q, letak utara kita kat Q. Buat susah sini. Dia nak bearing P. Bila nak bearing P, pusing. Jumpa garis QP. Lah, sudut ni dah tahu. Sudut ni 120. So, bearing dia 120 darjah. Okay. Faham? Satu bulatan 360. Tinggal 60 tinggal 60 bila ditolak 300. Okey, betul. Kenapa 120? Faham tak tadi yang mangkuk tadi tu? Faham tak yang tadi yang mangkuk tadi tu? Sini 60, sini 120 sebab jumlah dua-dua ni tambah 120 kena sama dengan 180. Sudut bertentangan ke nama dia? Sudut pedalaman kan? Ini sudut ni korang belajar form 1. Kalau KSSM form 1. Okay, so tak ada masalah. Ni form 5 punya. No. Okay. No, bukan. Form 1 belajar pun boleh faham guys. Ni kalau cikgu ajar budak darjah 6 pun insyaAllah boleh faham. Cuba tengok betul-betul. Tu jalan kerja siap. Okay. Dah. Kita nak soalan seterusnya. Kita baru pergi ke level yang sebenar. Kita nak level up ni. Okay. Selesaikan sekejap yang berikut. Okay. Soalan bagi sudut QRP. Okay. Ini simbol sudut. Simbol sudut QRP. Bila disebut QRP, sudut kita dekat yang huruf tengah-tengah. Okay. Bila soalan sebut sudut QRP, sudut kita ada dekat huruf yang kat tengah-tengah. Okay. So, sudut kita dekat R. Okay. So, sudut kita dekat R. So, dekat sini 55 darjah. So, bila kat sini 55 darjah, berapa sudut dekat sini guys? Sebelum kita cari bearing, kita isi dulu apa maklumat yang kita dah boleh tahu dah. Berapa? 45 tambah 55 dapat 100. Okay. 45 dapat tambah 55 dapat 100. So, baki sudut dekat X ni tinggal 80. Okay, good. Yang jawab 80 tu bagus. Okay, sekarang baru kita nak jawab soalan dia. Cari bearing R dari P. Bila disebut dari P, kena ada apa kat P, guys? So, bila disebut dari P, kena ada utara dekat P. Kena ada utara dekat P. So, bila dah ada utara dekat P, kita nak pusing ikut mana ni? Kita nak pusing ikut mana? Kita pusing ikut arah jam. So, pusinglah ke sini. Alamak, sudut ni berapa tadi? Cikgu saya tak tahulah. Okay. So, ni kan garis lurus. So, sudut ni garis lurus. So, garis lurus 180.
tolak 45. So yang tinggal adalah 135 darjah. Okay. So jawapan A adalah 135 darjah. Okay. B pula. Kalau 90 tambah 45, 90 tu ambil kat mana? 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 Raudah boleh tak bagi tahu? 90 tu ambil kat mana? 180 tu dari mana? Sebab ini garis lurus. Ini garis lurus. Ini garis lurus. Okay, ini garis lurus. So bila garis lurus, jumlah sudut dia 180. Tolak 45 yang kat dalam segitiga ni, dekat luar dia jadi 135. Okey, mana cakap 90 tadi? Mana dapat 80? Mana dapat 80, bagus. Okey, 80 ni adalah ni segitiga. Segitiga jumlah sudut dia 180. Ni pun 180 juga. Segitiga. Segitiga jumlah dia 180. So dia dah ada 45, tolak 45. 55 dia dah bagi kat soalan. Tolak 55. So yang tinggal adalah 80. So inilah datang mana dapat nilai 80. 180 tolak 55 tolak 45, betul. 260. 260 jawapan mana? B. Okey. Okey, B ni menarik. B dia nak apa? B dia nak bearing Q. Okay, good. Bearing Q, ni bearing Q dari R. Bila disebut dari R, kena ada apa ke R, guys? Guys, bila disebut dari R, kena ada apa dekat R? Kena ada utara. Ini yang cikgu cakap tadi tu. Bila kena ada garis utara, cikgu, habis macam mana nak tahu utara dia? Kalau P punya utara menghadap sana, R punya utara pun menghadap sana juga. R punya utara pun menghadap sana juga. Nampak tak? Kalau R utara P utara menghadap sana, R utara pun menghadap sana juga. Ini pun utara. So, bila utara kat sini, sudut kat sini berapa? Siapa tahu? Tukar yang B ni jawab warna biru lah pula. Ni sudut yang warna biru ni, berapa? Sini 135, kat sini ni. Sini 135. So dekat sini 45 lah. Ni kan 180 tolak 45 dapat 35. So kalau kat sini 45. Guys, dia nak apa? Sudut bearing Q. Dia nak bearing Q. So pusinglah arah utara kita ni sampai jumpa garis RQ. Kan dia nak bearing R dari Q. Bearing Q dari R. Nampak tak? Nampak dia bearing ni? So ni utara kita. Pusing arah jam sampai jumpa garis RQ. Okay. So jumlah satu putaran 360. Tolaklah 45 itu. Tolaklah 55 itu. So 45, 55, 100. So kita akan dapat jawapan dia adalah 260 darjah. Okay guys. Alright, ramai yang dah dapat tu, bagus. So bearing Q dari R adalah 260. Macam mana boleh dapat 45? Ini. Ini sudut ni, mangkuk ni, nampak tak mangkuk ni? Bila ada dua utara tu, ingatlah dia ada mangkuk dekat situ. Mangkuk bukan selang-seli, sudut U. So sini 35 tadi, kita dah kira. Sini 135. Okay, so jumlah sudut dalam mangkuk ni, dalam U ni 180. 180 tolak 135 dapat 45 darjah. Yang R tu macam mana? Yang R tu yang ni lah kan? Ni 45. Okay, dapat? Okay, Syatir. Okay. Good job. Dia suka orang yang tanya soalan macam ni.
Dia tahu apa yang dia nak. Dia nak masuk, dia nak belajar. Dia bukan, oh tak apalah orang lain faham, aku tak faham. No. Kan cikgu cakap tadi, anggap kelas ni macam cikgu dengan korang berdua je. Kalau korang tak faham, tanya je. Tak kisahlah orang nak cakap apa pun. Korang kenal pun. Okay? Right. Faham? Yang mana yang dari Tambunan faham tak? Yang dari Lahad Datu faham tak? Baru faham. Alhamdulillah bagus. Okay. Baru nampak komen geng-geng Tambunan ni. Alright. Nice. Good job guys. Okay. Dari US. Wow. Ulu Selangor. Kalau buat garis lurus sampai ke selatan kan cikgu. Tambah macam mana tu? Kalau buat garis lurus sampai ke selatan kan cikgu. Lepas tu tambah je ke guna macam tu. Yang benda tu. Yang tu. Kimanis pun faham. Bagus. Alright. Faham bah kau. Panjangnya soalan-soalan ni jap. Kalau buat garis lurus sampai ke selatan. Macam mana tahu sampai selatan? Lepas tu tambah je boleh ke guna macam tu. Apa tu? Keningau pun ada. Alright. Oi, mantap. Boleh bakal kau. Kalau kita anggap yang 55 dengan 45 tu sudut 90. 45 tambah 55 bukan sudut 90 cik. Sudut 100. Kelantan Pahal. Oh Allah. Siapa tak Pahal tu? Syamil. Okay. Keningau. Dari JB Selangor. Pecah je lebih. Okay. Alright, good job. Kenapa tak 180 tolak 80? 180 tolak 80 macam mana? Oh, okay. Okay. Siti Darwisha. Okay. Kalau nak cari sudut dekat sini. Okay. Korang dah saling kat tadi kan? Okay, padam. Okay. Nampak tak? Ini pun mangkuk ni. Ini pun mangkuk ni. Nampak? Ini pun mangkuk. Mangkuk? Bukan. Ini pun mangkuk ni. Ini utara. Sini pun utara. Nampak? Sini utara. Sini pun utara. So, sini 80. Kalau kat sini, nampak tak? Sama je. Ini pun 100 juga. Sama lah tadi. 45 tambah 55, 100. Macam gitu. Jangan nampak bentuk tu macam 90 darjah je letak 90 darjah. Tak boleh. Okay? Tak boleh. Okay? Jangan anggap-anggap macam tu. Dia mesti guna apa yang dia bagi. Dia bukan sudut tegak. Yes, betul. Kalau dia tak bagi tahu, jangan assume macam tu. Alright. Okay. Alright. Good. Boleh kita pergi soalan seterusnya? 180 tambah 80 boleh. 180 tambah 80 pula. Mana dia ni? Oh, boleh. Dia cikgu nak raikan semua ni. Dia lain orang lain apa yang dia nampak tu. Belah sini 180. So baki kat sini 80. Tambah pun boleh bah. Boleh. Ui, sudah dah pukul 10. Alamak. Ya. Okay. Kita cuba sikit. Okay. Okay. Bila soalan macam ni, dia kata P terletak ke utara Q. Okay. Dia kata P berada bearing kertas 1. Diberi P terletak ke utara Q. So, kat mana arah utara kita? Siapa nampak? Fahamkan sekarang benda ni guys. Utara kita menghadap mana ni? Okay, nampak? Okay, dia kata P terletak ke utara Q. Bila cakap ke utara Q, maksudnya kita berada dekat Q. Kita duduk kat sini. P ni berada di utara Q. Maksudnya arah ini adalah arah utara kita. P utara ni. So, maksudnya kat sini dia punya utara dia. So, korang kena faham tu betul-betul ni. P terletak ke utara Q.
P terletak ke utara Q. Okay. So ke utara Q, saudari Q menghadap ke P utara. So sekarang utara kita semua menghadap sana. Okay. Dah start main dah, okay. Alright. So dia nak cari bearing R dari Q. Okay, sebelum tu dia bagi kat sini segitiga bersudut segitiga sama kaki. So kalau segitiga sama kaki, apa yang kita kena tahu? Segitiga sama kaki, apa yang kita kena tahu? Yes, apa yang sama tu? Sudut dekat kaki dia sama. Sudut dekat kaki dia sama. Bukan semua sudut sama. Dia sama kaki, bukan sama sisi. Sama kaki. So sudut dekat kaki dia sama. So okay. So 180 jumlah dalam segitiga 180, tolak 70 kita akan dapat 110. Okay. Jumlah sudut dalam segitiga 180 tolak 70 yang dia bagi kat kepala ni dapat 110 baki dia. Kan ni sudut dia sama dekat kaki dia. 110 bahagi 2 dapat 55. So sini 55, sini pun 55. Okay, 150 bagi 2 55. Okay, good. So soalannya, bila tu kat sini berapa? Sini berapa? Bila dah ada nilai tu, kita terus olah dia. So 180 tolak 55 berapa? 180 tolak 55 berapa? 125. So sini 125. Okay. So bila 125, sini berapa? Sini 55. Okay. Biar kita punya gambar raja tu lengkap dulu, barulah kita nak jawab soalan. Okay. Sekarang dia nak bearing R dari P. Bearing R dari P. Bila dari P, utara kita kat P. Utara kita dah siap lah dekat P. Dia nak bearing R. So pusinglah jumpa sampai garis PR. So kita dapatlah sudut dia, bearing dia adalah 125 darjah. Okey, ramai dah dapat tu, bagus. Okay, so A dah dapat. Okay, berapa jawapan B pula? B. Cari bearing P dari R. Bearing P dari R. Bila disebut dari R, utara kita dekat R. Bila disebut R, utara kita dekat R. Bila utara dekat R, pusing sampai jumpa garis RP. Okey, pusing ikut arah jam. Okey, jangan pusing, oh dia dekat sini 55, ambil 55. Janganlah macam tu. Pusing ikut arah jam sampai jumpa garis PR. Okey, nampak? So, jumlah putaran sudut 360 tolak 55 tinggal 305 darjah. Ini untuk B. Yes, okay, ramai dah dapat. Good job guys. Okay, boleh kita cepat sikit? Boleh? Tapi tak sabar nak buat soalan SPM ni. Itu dah tak banyak dah ni. Okay, lagi sikit lagi. Kalau soalan ni pula. Diberi P terletak ke utara Q, guys. Sorry, kenapa R125? Sekejap boleh jawab. Kenapa R125? Mana R125? Mana R125? Mana ni? Mana siapa yang tanya soalan ni? Mana R125? Bukan R, cikgu P. Okay. Kenapa P125? Ini kan garis lurus. Ini garis lurus. Ini garis lurus. So ni kita dah bagi tahu dah. Di garis lurus 180. Tolak 55 yang kat dalam segi tiga ni. Baki dia akan dapat 180 tolak 55, 125. Okay, Raudah. Boleh? Okay, alright. Good. Okay, bagus. Tak faham tanya bagus. Alright. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Okay, diberi P terletak ke utara Q. Sekali lagi. P terletak ke utara Q.
Kat mana pula arah utara kita ni? Kalau korang perasan cikgu punya kompas dekat atas tu berubah tak? Daripada tadi. Okay. So bila dia kata terletak di utara Q, kita berdiri dekat Q, menghadap P, ini utara Q. So utara kita ke sana. So bila utara kita ke sana, R pun ke sana juga utara dia. Macam itu. Ada punya. Baru keluar. Okey. Ada yang. Okey. Sudah ada utara dia dah. Okey. So, bila dia bagi sini 40, lepas tu dia kata bearing R dari P. Bearing R dari P adalah 120. Okey. So, kat mana sudut 120 tu? Okay. Dengar betul-betul. Dia nak bearing R dari P. Bila bearing R dari P, utara kita dekat P, pusing sampai jumpa garis PR. Arah jam. So, ini 120. Bila sini 120, nampak ni si mangkuk ni. Sini berapa? Dekat R ni berapa? So, sini 120. Okay guys, bagus. Sini 60. Kita ke bawah sikit. Q dengan R ni pun mangkuk juga ni. Mangkuk betul lah. Sini berapa? Sini berapa? So, sini 60 tambah 40, 100. Dekat Q berapa? Kita bagi terus dapat semua nilai dekat gambar rajah dulu. Okay, so sini 80. Sini 80, sini 40, sini berapa? Sini dah 120. Ini garis lurus. Utara ni garis lurus, so ini akan jadi 60. Okay. Baru kita tengok apa yang dia nak. Cari bearing Q dari R. Bearing Q dari R. So melibatkan Q dan R. So garis QR ni, so bila sebut dari R, utara kita dekat R. Okay, utara dekat R, pusing sampai jumpa garis QR. Pusing sampai jumpa garis QR. Okay, so jumlah sudut 360 darjah, tolak 100. Kenapa tolak 100 juga? Kenapa tak tolak 40, tolak 60? 40 tolak 60, 40 tambah 60, 100 lah. Okay, so dapat 260 darjah. Ada lagi ke yang tersasul tu? Okay, dapat? Faham? Okay, kita nak, bila korang faham ini, sebenarnya korang dah boleh buat dah soalan bearing untuk SPM. Boleh ulang dekat 100. Ulang dekat 100, ni kan ni 60 tambah 40. 60 lah. Kenapa tolak 60 sekali? Mana tolak 60 sekali tu? Kalau dalam exam boleh tak tulis 100. Okey, dalam exam dia keluar kata 1 sebenarnya. So tak payah jalan kerja pun. Cuma korang kena tahulah macam mana dia pusing-pusing tu. 180 tambah 80 pun boleh. Sebab nak cari nilai Q kot. Apa benda ni? Tak ada pun P2. Tak ada, yes. Memang tak ada pun kat kertas 2. Kertas 1 je. Kertas 2 tidak. Ya, tidak. Okey. Boleh? Boleh kita pergi yang seterusnya. Kalau ada rezeki lain kali, cikgu ajar bab bulatan. Boleh. Alright. Kita, terus soalan SPM. Cikgu yang ni tak ada garis, tak ada titik. Macam mana pula? Guys, okey. Soalan macam ni, korang jangan panik. Okay, jangan panik. Korang kena relax je. Okay, first, soalan macam ni, kadang-kadang keliru, lari. Memanglah kadang-kadang je kan. Okay. Kena banyak latihan lah, insyaAllah boleh buat. Okay, so Ali bertolak dari K ke L dengan bearing 310 darjah dari K. Guys, bila soalan bagi macam ni, kita kena letak kita punya arah sendiri. So, cikgu suka letak arah cikgu macam ni. Bila dia tak bagi arah utara cikgu suka cikgu lah letak. Okay, cikgu letak utara cikgu tegak soalan macam ni. Supaya memudahkan cikgu. Okay, so dia kata, Abu bertolak dari K ke L.
K ke L dengan bearing 310 darjah dari K. Guys, ini still basic yang cikgu duk ulang berpuluh-puluh ratus kali dah cikgu ulang tadi. Dia sebut dari K. Okay, buat titik K, buat utara dia. Kan cikgu cakap tadi utara cikgu dekat atas ni. Okay. Bila dia kata 310, kita bayang-bayangkanlah. Okay, kita panjangkan sini, jadikan dia utara, selatan, barat, timur. Tak payahlah barat timur ni, tak payahlah selatan ni. Okay. So bila dia kata 310, kalau cikgu pusing sampai sini saja 90. Cikgu sambung sampai sini je 180. Pusing sampai sini je 270. Bearing dia bagi 310 ni sampai sini. So dapatlah garis KL. Baru dapat garis KL. Sampai sini faham tak? So dari K tadi, so sini K, sini L. So dia sama macam tadi, dia sebut 310 dari K. Letak titik K, utara kita letak kat atas. Bila dia tak bagi utara, janganlah buat utara ke sini pula. Nanti korang yang pening. Ikut, buat macam ni, standard punya utara ke depan macam tu. Okay, faham? Okay, so dah ada K dari L. So dia K bertolak L, okay, ni dah 310. Alright. Korang nampak ke macam kecil je begitu jaga lukis tu? Nampak? Okay. Kemudian dia meneruskan perjalanan dia. So dia dari L tu dia meneruskan perjalanannya ke M. Dia bergerak ke M pula. Maksudnya dari L ni dia ada utara dia lah. Utara dia ke sini. Dia bergerak ke M 220 darjah. Okay. So sama. Buat garis macam ni. Buat kompas kita tu dekat L. Sama, kita pusing cari 210 darjah. So dari utara L ni pusing sampai sini. Dia lebih daripada 180 tu. Dia ke sini pula. Okay, ini 220. Guys, kalau korang tengok betul-betul dia akan simple je. Okay, so jangan stres-stres. Tengok je, baca tu satu-satu, faham satu-satu. Dengar cikgu ajar ni satu-satu, insyaAllah boleh. Kena utara balik, betul. Kalau perjalanan bersambung macam mana tu? Kan dia cerita tu, dia bertolak dari K ke L. Lepas tu dah sampai L, lepas tu dia kata meneruskan perjalanan. Maksudnya dari L lah, dia bergerak ke M. So sekarang juga dapat M kita cikgu kat sini. Sebab 220 darjah tu, kita pusing macam tu dapat ke situ. So bearing 220 darjah. Okay. Dari L, 220 darjah dari L. So bila disebut dari L, buat utara baru dekat L. So 220 darjah mestilah dia pusing lepas daripada 180 tu. Dia berada di antara 180 sini. Ini 270. So 220 tu berada di antara tu. Cikgu pun tak lukis tepat ni, tapi agak-agak macam tu lah. Okay. Kemudian dia meneruskan perjalanan. So dia beri LMK. LMK ialah 25. Okay, so kita sambung dari segi ni, dah jadi segi 3. Dia bagi sudut LMK. Jadi ingat, bila dia bagi sudut kita dekat huruf yang kat tengah. Sudut kita dekat huruf yang dekat tengah, dekat M. So sini 25. Okay, sini 25. Okay tak guys? Alright, so dia nak apa? Alhamdulillah. Jawapan dia B. Laju. Okay. Bila dekat sini tadi, bila ni, korang tengok dekat yang cikgu conteng warna biru dekat sebelah ni. Berapa sudut dekat sini? Ni, berapa sudut dekat sini? Berapa sudut dekat sini? Sini dah 180. Total dia 275. 270, sorry. So berapa sudut kat sini? Ada cara lain tak untuk jawab soalan gini ke tak ada anggrah? Belajar lah ini dulu. Berapa? Ni, cikgu buat panah warna merah ni. 270 tolak
270 tolak 180. 90. Okay, so sini 90. Okay, ini 90. 90. Bukan 270, 220, sorry. 220 tolak 180 berapa? 40. So sini 40. Okay, 40. So sini 40. Ini 40. Apa lagi yang kita boleh tahu? Siapa tahu sudut kat sini? Berapa tahu sudut kat sini berapa? Okay, so jumlah sudut tadi 310. So sini adalah 50. Okay, so sini 50. Dekat sini akan jadi dia complicated sikit lah. Sebenarnya ni soalan dia bukan rutin lah sebenarnya. Tapi boleh cuba buat. So sini 50, kat sini akan jadi 130. Okay, so nampak tak ni? Kita punya garisan selari ni. Sini 50, bawah ni pun 50. Okay. Mana dapat 50 tu? Ni kan ni, ini jumlah this 360. Tolak 360 tolak 310 dapat 50. Ni Z, so bawah ni 50. So sudut dekat L jadi 90. 40 tambah 50. Ini 40 tambah 50. Okey. Cikgu tahu. Ini soalan ni dia complicated sikit. Tapi dia memang cikgu sengaja pilih soalan yang bukan rutin. Sebenarnya yang tadi tu, yang kebanyakan tadi tu semua soalan SPM yang sebenar macam tu. Okay, so yang bukan rutin biasanya macam ni. Tak apa. Tengok aja dulu satu-satu. Okay, so sini 90. Dekat L sudut dia 90. Dekat M sudut dia 25. Berapa sudut dekat K? Ni dah jadi segitiga ni. KLM tu dah jadi segitiga. So nak jauh sudut kat sini 180 tolak 25 tolak 50. So berapa? 175,105. Okay. So soalan dia nak apa? Baru kita nak tahu soalan dia nak apa kan. Okay. Soalan dia nak bearing M dari K. Okay. So bila disebut dari K, inilah kita punya utara K. Okay. Pusing ikut arah jam. Pusing sampai jumpa garis KM. Okay. Alright. So sini dah 50, sini dah 50. So 360 tolak 50. Sorry. Betul ke ni? Sini apa? Oh. Sini berapa tadi? Sini 105. Okay. So tolak 50 tolak 105. So kita dapat berapa? 360 tolak 50 tolak 105. Kita akan dapat 205. Apa lain? Ini 50, bawah ni 180. Cikgu pun confuse. Tolak 25, tolak 50. 105. Kat mana? Sini 40, sini 90. So, 90. Sorry, salah ni. Ampun. Ini 90. 180 tolak 25 tolak 90. Okay, ini 65. Sorry. Okay, so ini 65. Okay, so 360 tolak 50 tolak 65. 245. 245. Jawapan dia A. Macam mana boleh dapat 90? Okey. Sini. Panjang ni. Dekat L ni tadi, dekat sini 40. Dekat sini 50. So jumlah dia 100. Jumlah dia 90. Okey, dapat? Berapa orang dapat? Siapa tak faham?
Okay. Faham? Okay. Okay, alright. Tak apa. Nanti korang boleh tengok balik soalan ni. Kita pergi soalan lain. Okay. Kita pergi soalan lain. Soalan ni soalan lebih kurang macam ni juga. Cikgu sengaja pilih soalan ni ujung-ujung macam ni. Okay, tak apa, tak apa. Alright. Soalan ni. Soalan ni simple je. Betul. Okay, Aira dapat A eh. Okay, alright. Okay, korang tengok betul-betul cikgu jawab macam soalan ni macam mana. Okay. Mohtar menunggang motosikal 10 kilometer ke selatan. Faham? Bila yang tak ada gambar rajah ni, kita buat sendiri. Kita punya utara selatan. Okay, utara selatan kita buat sendiri. So, bila dia kata 10 km selatan, okay, cikgu letak kat sini, turun ke bawah. Okay, ini cikgu punya 10 km. Okay. Lepas tu dia kata apa lagi? Kemudian 6 kilometer ke timur. Okay, sini barat, sini timur. Okay, dia nak 6 kilometer ke timur. Bila dia bergeraklah ke timur, 6 kilometer. Korang kena faham satu-satu ayat yang dia bagi tu, follow dia. So, kemudian 6 kilometer arah timur. So, timur ke kanan. Soalan dia nak cari bearing kedudukan akhir Mokhtar dari titik permulaan. Sini mula tadi. Sini Mokhtar dia. Titik akhir. Sini akhir. Okay. So, bila dia nak suruh buat macam ni, okay, kan kita buat ke selatan tadi, utara kita mestilah ke atas sini. Inilah, mestilah utara kita ke sini. Kan selatan ke bawah. Ni, ikut arah utara yang kita sendiri yang buat tadi. Okay, so dia kata apa? Dia nak bearing kedudukan akhir dari yang ni, dari titik mula. So, bila dari titik mula, kita kena ada utara dekat mula. Lepas tu, kita sambung mula dengan akhir ni. So, arah bearing kita pusing ikut arah jam macam ni. Inilah arah bearing yang kita kena tahu. Faham? Okey. Dia nak darjah terhampir. Okey. Bila dia kata dia turun tadi selatan, lepas tu dia ke timur, korang perasan tak kat sini 90 darjah. Dia kan turun tegak ke selatan. Lepas tu dia ke timur. So dia kat sini 90 darjah. Okey. Tajuk ni memang bukan rutin. Cikgu pilih yang belakang-belakang ni yang bukan rutin tau. Soalan SPM sebenar dia ada lagi simple je sebenarnya. Okey. Okey, so sengaja pilih soalan advance hujung ni macam ni. Okey, so bila dia ada 90 darjah kat sini, maksudnya dia segitiga bersudut tegak. So guys, kalau segitiga bersudut tegak, boleh tak cari sudut kat sini? Cikgu label dia sebagai X. Boleh tak cari sudut X? Ada orang lagi ke ni dengan cikgu ni? Yes, boleh. So macam mana nak cari sudut X? Nak guna apa? Bila ada sudut, ada 10 kilo, ada 6. Yes, guna trigonometry. Nisbah trigonometry. Kalau guna teorem, kita dapat panjang ni. Kita bukan nak panjang, kita nak sudut. So, kita guna trigonometry. Okay, so bila X kita kat sini, ini kita punya opposite ataupun tentang. Ini kita punya sebelah ataupun adjacent. Adjacent ataupun sebelah. Itulah kalau korang belajar bahasa Inggeris, korang buatlah opposite dengan adjacent. Kalau korang belajar bahasa Melayu, sebelah dengan tentang. Okay, so dia ada opposite, so kita guna tan. So tan X equal to opposite 6/10. So X equal to what? Tan X 6/10. 30.96. Okay, so X 30.96. So kat sini 30.96, theta berapa guys? Yes, guna tan, betul. So sudut ni kan garis lurus, so 180 tolak 30.96 sama dengan 180 tolak answer. So dapat 149. Yes. Macam mana dapat 148? Macam tu. Okay, so tekan. Alright.
Laju sangat. Serius lah. Okay. Siapa yang tak faham? Yes, okay. Tak faham kat mana? Boleh tak bagi tahu? Okay. Yang pasal 148. Ui pula dah. Mana 148? Mana dapat 149? Okay. Lupa pasal trigonometri. Itu bukan tajuk bearing tu. Yang problemnya dekat trigonometri tu kan. Kan kan saya tak hafal. Kalau saya hafal, tentu tak susah. Okay, nampak tak? Kita ada T ni tentang, S ni sebelah. So, tentang sebelah kita guna tan. Yes, kalau guna tan kuasa negatif 1, 10 per... kalau tan bukan 10/6 lah. 10/6, dia opposite. Kalau nak pakai tan kuasa 10/16, dapat sudut sini, Soleh. Dapat sudut sini. Saya takut hantu. Kalau saya hantu, tentu tak takut sangat. Kalau bahasa Inggeris, Socha tua pun boleh. Okay. Macam mana dapat huruf X? Ya Allah. Huruf X cikgu lah letak kat situ. Nak buat simbol. Lepas tu tolakkan dengan 90 darjah. And, boleh Soleh. Boleh. Kalau nak pakai, nak cari sudut kat sini tu. Katalah cari sudut Y kat sini. Lepas tu nak tolak dengan 90, nak cari X pun boleh. Theta sama dengan shiftan 10/6. Kalau 10/6 dapat Y. Kalau 10/6 dapat Y. Okay, so korang kena nak. Bila kan kita nak pakai sudut ni, so kita terus cari sudut X pun boleh. Tan juga, opposite bahagi adjacent juga. Saya takut hati kawan bila hati. Okay. Ingatkan tanya soalan. Rupanya bagi tahu yang hafal. Okay, saya takut hati kawan bila hati terluka tentu berduka. Masya Allah. Ikutlah macam mana hafal pun. Ini mesti baca novel banyak ni. Saya takut hati. Ui, banyak. Okay. Cikgu huruf X tu boleh tak letak huruf Y? Huruf X, huruf Y tu cikgu letak simbol je. Korang nak letak A, B, C pun boleh. Apa saja. Kalau guna Socha tua tak apa ke? Inilah Socha tua je cikgu. Cuma kita tak ada panjang hypotenuse. Kita ada panjang adjacent dengan opposite je. So kita pakai tan lah. Boleh? Ada yang request nak soalan lain. Boleh kita buat soalan lain? Ada yang okey, boleh. Okey, tadi cikgu bagi soalan teaser kan, soalan 2016 yang ni ke? Okey, 2016. Alright. Okey, soalan 2016. Kejap nak salin. Alamak, kita tadi masuk nak salin. Okey, salin. Bolehlah kalau nak screenshot soalan ni, ambil lah. Yang pas kena make sure lepas ni salin balik. Dah? Okey. Soalan ni. Okey. Okey, last soalan terakhir untuk malam ni. Dalam satu pencarian harta karun, seorang peserta bergerak 40 km dari titik permulaan pada bearing 148. I need to solve something right now, can I? Yes, okay. Alright guys, bila soalan bentuk ayat macam ni, kita buat kita punya utara selatan sendiri. So utara dia guna letak ke atas macam tu. Saya jual tempat kawan handphone lowbat. Alamak. Okay, tak apa. Share pun tak apa. Asalkan boleh tengok. Okay. So, kita bincang soalan ni boleh? Sampai soalan ni jadi panas kepala. Okay, last. Okay, tengah ni. Tengok bola pula ni. Dalam satu pencarian harta karun, seorang peserta bergerak 40 meter dari titik permulaan pada bearing 148.
148 untuk mencari petunjuk. Okey. So bila dia 148, kita kena tahu ni, bila kita pusing sampai sini 90 darjah. Kalau sampai sini 180. Sini 270. So kalau 148 dia ada di antara 90 dengan 180. Okey. Alright. So cikgu tahu korang dah penat lah, cikgu tahu. Okey, kita santai-santai aje. Korang tak payah stress-stress. Korang tengok betul-betul apa yang cikgu nak terangkan ni. Okey. So, seorang peserta bergerak 40 meter dari titik permulaan. Okey, cikgu letak sini titik permulaan. Okey, jangan tanya pula kenapa sini titik permulaan. Habis tu cikgu nak mulakan mana? Sini di tempat kosong. Okey. So, bila titik permulaan, dia kata dari titik permulaan. Ni pun sama keyword dia, dari titik permulaan. So, bila dia dari, kena ada utara. Okey. Okey, cikgu pergi slow-slow Korang tengok betul-betul. Cikgu buat besar sikit. So, sini. Utara dia ke atas. So dia kata 148 darjah. Okey, so buat T ni. Okey. Lagi tegak sikit. Okey. Okey. So 148. Okey, kita tukar pen warna lain dah. 148 jangan nampak dia berada di antara 90 darjah dengan 180 darjah. Okey, so dia berada di antara 90 darjah dengan 180 darjah. So 148 dekat sini. Okay. So daripada sini pusing sampai sini. Ini 148 darjah. Okey, tengok dulu. Tak payah sibuk salin soalan lagi. Tak payah salin lagi. Tengok dulu. Make sure fokus betul-betul. Cikgu nak cerita apa ni. So dia kata 148 darjah. So daripada titik mula tadi, bearing dia kita pusing arah jam 148 darjah untuk mencari petunjuk. Selepas itu, okey, dia bergerak tadi berapa? 40 meter. So ini 40 meter. Okey, lepas tu dia bergerak 30 meter pada bearing 58. Okay. So daripada titik ini, okey, kita buat utara dia. Dia bergerak 58 darjah. So bila 58, kita punya bearing berada di antara utara dengan 90 darjah. So dia dekat sini. Okay, nampak tak? Faham tak? So daripada utara ke sini berapa tadi? 50. Ya, 58 darjah. Okay, so dia bergerak berapa jauh? 30 meter. Okey. Faham? So ni bearing 58 darjah. Sampai sini okey tak? Guys, sampai sini okey tak? Okey. Alright. So dekat sini tadi dia mula. Sini dia mula. Sini dia cari petunjuk. Apa tu? Petunjuk. Okey, sini tempat dia cari petunjuk. Dia kata 14. Lepas tu dia bergerak 30 meter pada bearing 38 untuk mendapatkan peti harta karun. Okey, sekarang harta karun kat sini. Harta karun. Harta karun kat sini. Okey, sikit lagi. Tolonglah. Okey. Sekejap je. Okey. So bila harta karun dekat sini, okey, untuk mendapatkan peti karun, cari bearing titik permulaan dari harta karun. Okey, kita sambung mula ni dengan harta karun, kita sambung. Okey. Lepas tu kita buat cari titik permulaan. Okey. Cari bearing titik permulaan dari harta karun. So bila dia nak dari harta karun, utara kita ke sini. Utara kita ke sana. Okey. So, ni kita kena kupas satu-satu ni. Gambar ajar dia jadi macam ni, kita kupas satu-satu. Okey. So, bila dekat sini 58, dekat sini berapa? Nampak tak sudut? Sudut mangkuk. Sudut mangkuk, guys. So, sini 58. Dekat petunjuk dengan harta karun ni mangkuk. So, sini 58. Dekat harta karun berapa? 122. Bagus. 122. Okey. Mana lagi yang kita boleh tahu? Okey, kita tengok betul-betul. Okey.
Dekat sini tadi, ini 148. Okey. Tadi kan 148 tu macam ni. Utara 148 kat sini. Sini 90 darjah. 148 kat sini kan? 148 kat sini. Okey, so soalan cikgu sekarang adalah berapa sudut kat sini? Ni, warna merah ni. Berapa? 148 semua total ni. So sini 90. Berapa baki ni? Yes, 58. So dekat sini 58. Ni. Dekat sini 58. Okey, sini 58. Apa lagi? Sabar. Relax je, tak payahlah pening. Sebab 148 tolak 90. Yes, betul. 148 tolak 90. Dapat 58. Okey, so sini 58. Okey, cari lagi. Apa yang kita tahu tadi? Kita belajar pasal mangkuk kan? Okey, cuba tengok titik mula dengan titik petunjuk. Titik mula dengan titik petunjuk. Nampak tak itu mangkuk? Mangkuk tu nampak tak? So sini 48, 148. Sini berapa? Mangkuk titik mula dengan titik cari petunjuk tadi tu. Situ dah 148, belah sini berapa? 32. Bagus. 32. Okey. So kita dah dapat dekat sini 32. Sekarang berapa jumlah sudut dekat cari petunjuk? Dekat tempat petunjuk ni tadi, jumlah sudut dia dah berapa dah? 32 dengan 58. Sekarang jumlah sudut dia berapa? Pandai. Yes, 90 guys. Ini dah jadi 90. Okey. Pandai, bagus. So, biasanya bila soalan pusing-pusing macam ni, jadi kita jumpa 90 darjah tu. So dia akan membentuk segitiga bersudut tegak. Okey. Bila kita nak cari apa ni? Bearing titik mula dari peti harta karun. Okey, so daripada harta karun ni, utara dia, kita pusing sampai titik mula. Kita nak cari titik ni, betul? Kita nak cari bearing ini. Okey, kita nak cari bearing ni. So apa yang kita kena tahu? Kita kena tahu yang dalam ni, yang kecil ni. 32 dari mana cikgu? 32. 32 ni tadi. Ini mangkuk utama mula. Ini mula 148. Nampak tak? Dia punya U, sudut U. So sini 32. Sudut U. Sini petunjuk. Okey, faham tak Hafizah? Okey. Alright, so apa lagi? So dekat sini 58. Sini berapa? Sini berapa? Sekejap. Kita bisa keluar. Okay, last. Ini soalan terakhir sebelum kita berhenti. Okey. Ini titik mula dengan petunjuk. Kita tengok mangkuk yang seterusnya pula. Mangkuk antara mangkuk mula. Ini mangkuk mula dengan mangkuk harta karun. Okey. Berapa sudut dekat mula ni? Siapa tahu berapa sudut dekat mula? Ayan dah nampak dah tu. 90. Yes, 90. Macam mana dapat 90? Ni, 148 tolak 45 ni. 148 tolak 45 dapat 90. So bila sebelah mangkuk dekat mula 90, dekat harta karun pun 90 juga. So dekat sini 90 darjah. Okey, 90 darjah. So, bila kita dah tahu situ 90 darjah,
Bila kat sini kita tahu dia punya 90 darjah. So, sudut apa nama tadi? Cari bearing titik. Titik apa ni? Titik mula. Okay. Jawapan dia A. Dia dapat A. Tapi dia tak tepat kan? Okay. Sekejap. Okay. Kat mana cikgu nak contoh yang begini? Okay. Kita tahu nampak segitiga ni tadi. Cikgu keluarkan segitiga ni. Ini segitiga ni. Sini 30. Sini 40. Sini sudut 90. Okay. Sini 30. Sini 40. Sini sudut 90. Okay. Boleh tak kita cari sudut ini? 125. 122 ni mana? Oh, sini 58. Sudah. Saya ulang ni. Okay. 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 Guna teorem Pythagoras kalau kita nak cari jarak antara mula dengan harta karun. Tapi kita nak cari sudut. Kita nak cari sudut ni. Kalau nak cari teorem, kalau kita nak cari panjang kan. Kalau melibatkan sudut, guna trigo. So, katalah kat sini X. Okay, X ni simbol yang cikgu letak je. Ampun. Okay. So, tan X sama dengan opposite 40 per 30. So, X sama dengan shift tan 40 bahagi 30. So, okay. So, kita dapat dekat sini X dia 53.13. So, dekat sini 53.13. Okay. 122 tolak 53.13. Kita akan dapat 68.7. So, 360 tu rasa. Oh yeah, jawapan dia. Okay. So, kat sini dapat 53.13. Saya dah tak ada ruang nak lukis ni. Besar sikit. Okay. Alright. Alamak, tak ada gunting pula. Okay. Dekat sini tadi, daripada mangkuk petunjuk dengan mangkuk petunjuk dengan harta karun kat sini tadi 122. 122. So 122, alamak sorry ya. Tolak 135, saya tolak 53.13 dapat berapa? 122 tolak 53.13 sama dengan 68. Okay, so dekat sini 68.87. Okay. Yes, 68.87. So dekat sini 68.87. Mana lagi tu? Okay, sini 68. Dekat sini 68.87. So kita punya bearing daripada harta karun ke titik mula tadi, sini utara, pusing sampai sini. Bukan 90, sorry. Salah. Cikgu salah tengok tadi. Okay, bukan 90. 148. Kenapa bukan 90? Okay. Jadi macam mana kita dapat 90? Sini 45. Okay. Ini kita tolak 148 tolak 90 tadi kan? 148 tolak 90. Okay.
148 tolak 190. Okey. 45 ni salah, 58 ni yang salah sebenarnya. Okey, kenapa salah? Okey, kita tengok di sini 58 adalah dia sudut antara sini 148 tadi. Tengok kat atas 148, semua ni 148 tadi. So tolak 90 dapat sini 58. 58 adalah sudut antara ini garis 90 ni dengan sini. Okey, tapi sebenarnya dia bukan daripada yang garis hijau mula dengan harta karun ni ke bawah. Okey, so 58 tu yang cikgu silap buat. Okey. Alright. So, bila sini 148, sini 32, ni betul. Okay, so bila nak cari sudut bearing antara titik permulaan dengan titik peti harta karun, 360 tolak 68.87. So kita akan dapat 360 tolak 68.87, kita dapat 21.13, tapi dia nak dalam darjah dan minit. So jawapan dia 291.8. 291 darjah 8 minit. Yes, okay. So ni kita punya last question. Korang kena cuba buat. Soalan ni memang kalau cikgu tengok dalam buku, soalan ni dia label sebagai soalan bukan rutin. So bila soalan bukan rutin tu memang soalan yang advance sikit lah. Okay, so sengaja cikgu pilih soalan macam tu. Ini ada orang tanya cikgu tadi, tapi dia tak masuk kelas kali ni, so cikgu tak jawab soalan ni. Alright, yes, jawapan dia B. Okay guys, macam mana kelas hari ni? Okay ke? Nampak, sorry lah, macam hujung-hujung tu macam crowded sikit. Okay. Alright, Alhamdulillah. Okay, so sekejap lagi cikgu bagi. Alright, okay, belum belajar lagi. Okay, tak apa. Okay. Oh, form 4. Okay, tak apa. Alright. Wah, hilang pula. Okay, alright, tak apa. Jadi cikgu bagi screenshot soalan tadi tu. Soalan 3 soalan yang advance tu tadi. Lepas ni korang boleh cuba buat. Okay. So cikgu yakin kalau korang cuba betul-betul, insyaAllah boleh. So basic yang cikgu ajar daripada awal tu korang kena apply lagi. So kena buat soalan lagi. Guys, boleh tak minta respon sikit untuk feedback? Boleh tak bagi sikit dekat ruangan chat tu? Okay, sambil-sambil kita nak bergambar sekejap lagi. So siapa yang nak bergambar boleh ready, boleh on camera. Okay. Guys, kalau tak faham sekarang, it's okay. Nanti lagi cikgu bagi soalan, korang cuba buat. Dia mesti boleh ni. Okay, dia kalau korang buat satu-satu, insyaAllah boleh. Alright, okay, so siapa lagi yang tak ada dalam cikgu punya Telegram, korang boleh join cikgu punya Telegram tu. Okay, so Alhamdulillah, siapa yang faham, cuba buat. Okay, alright. Kena buat banyak latihan lagi, betul. So maths dia bukan subjek yang kita just menonton boleh faham. Dia kena buat banyak latihan. Alright, so guys, jom buka kamera kejap. Kita ambil gambar satu. InsyaAllah puncak kejayaan milik kita. InsyaAllah, amin. So cikgu doakan korang berjaya. Mana yang dari Lahad Datu adalah masih ada lagi ke? Sudah ada. Yang dari Tambunan. Yang dari siapa lagi? Yang dari Kelantan. Mana yang dari Kelantan? Okey. Okey, jap. Ini kejap. Okay guys, ready jap, ready. Yang dari Selangor, okay. Okay, kejap. Okay.
Jangan. Dia tak tenteram ni. Tengah memikirkan keputusan bola dekat TV. Jangan. Allah Akbar. Aku tunggu hang on. Okay. Ready? 1, 2, 3. Okay. Sekejap. Cikgu paste sekejap. Okay. Alright. Kita buka yang gambar ramai-ramai. Ni lah. Okay. Ready? 1, 2, 3. Okay. Sekejap. Okay. Sekejap. Siapa nak gambar dia besar? Okay. Cikgu highlightkan yang geng ramai-ramai ni kejap. Pin. Okay. Ready? 1, 2, 3. Okay. Sekejap. Okay. Kita make sure semua orang masuk dalam gambar. Okay. Siapa lagi? Siapa nak gambar besar lagi? Okay. Alright. Alright. Jadi kat mana lagi ada 2-3 orang tadi cikgu nampak? Alright. Okay. Alright guys. Thank you so much. So, okay. Lupa pula. Kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan suratul as. Alright guys. Kalau korang nak belajar lagi, nanti cikgu akan bagi rakaman kelas ni. Cikgu akan bagi dekat cikgu punya channel YouTube. So, nanti korang boleh tengok dekat sana, okay? Alright, so jangan lupa like, comment and subscribe. Alright, okay, bye. Assalamualaikum.